Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Di persada sejarah Melayu, terukir satu nama besar, Tun Muhammad bin Tun Ahmad, atau lebih dikenali sebagai Tun Sri Lanang. Dilahirkan pada tahun 1565 dan kembali ke rahmatullah pada 1659, beliau bukan sekadar seorang pembesar negeri, tetapi bendahara paduka Raja Johor dari tahun 1580 hingga 1615. Lebih daripada itu, beliau merupakan penyunting karya agung sejarah Melayu pada tahun 1612, serta moyang kepada Sultan Johor dan Sultan Terengganu. Jejak keturunannya turut dirakam dalam karya Sejarah Terengganu oleh Haji Buyong Adil, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1974, yang menyatakan bahawa Tun Habib Abdul Majid, bendahara Johor dari tahun 1688 hingga 1697, adalah ayahanda kepada Sultan Zainal Abidin pertama, Sultan Terengganu yang pertama, dan juga Sultan Abdul Jalil keempat, Sultan Johor ke-11, yang memerintah dari tahun 1699 hingga 1719. Dan beliau pula merupakan anak kepada Tun Muhammad Ali Al-Aidrus, yaitu anak kepada Tun Sri Lanang sendiri. Dalam kalangan masyarakat Melayu, Tun Sri Lanang dikenang sebagai seorang bijak pandai dan pengarang ulung, setanding dengan Munshi Abdullah, penulis Hikayat Abdullah. Namun perjalanan hidupnya tidak sentiasa mudah. Pada tahun 1613, ketika Perang Batu Sawar meletus, Tun Sri Lanang telah ditawan dan dibawa ke Aceh bersama Sultan Alauddin Riayat Shah ketiga, Raja Abdullah, kerabat di Raja Johor, serta 23,000 rakyat Johor. Dan walaupun sebagai tawanan, mereka dilayan dengan baik oleh Sultan Aceh. Malah Raja Abdullah dikahwinkan dengan adinda Sultan Iskandar Muda, Ratna Jauhari. Menjelang akhir tahun yang sama, Raja Abdullah dihantar pulang bersama 2,000 tentera Aceh dan bantuan kewangan untuk membina semula kota Batu Sawar. Manakala pada tahun 1614, Sultan Alauddin pula dibenarkan pulang setelah berjanji membantu Aceh menentang Portugis. Namun, tidak semua kembali kerana sebahagian besar rakyat Johor, termasuk Tun Sri Lanang, memilih untuk menetap di Aceh dan ditempatkan di wilayah Samalanga, di mana beliau dilantik sebagai Ulu Balang atau Gubernur dengan gelaran Orang Kaya Datuk Bendahara Seri Paduka Tun Seberang. Manakala di Johor, beliau dikenang sebagai Datuk yang ke Aceh. Sebagai Ulu Balang Samalanga yang pertama, beliau memerintah dari tahun 1613 selama 40 tahun hingga akhir hayatnya pada tahun 1659. Dan di bawah kepimpinannya, Samalanga berkembang menjadi pusat pendidikan dalam Kesultanan Aceh Darussalam, dengan pembangunan masjid seperti Kuta Blang, Masjid Raya, dan Masjid Matang Wakuh, yang berfungsi bukan sahaja sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pengajian Islam. Di samping beliau turut menjadi penasihat kepada Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Thani, dan Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah. Warisan Tun Sri Lanang tidak terhenti di situ. Kerana keturunannya di Aceh, yang telah berasimilasi dengan bangsawan tempatan, melahirkan tokoh-tokoh terkenal seperti Pocut Muligo, seorang Serikandi Aceh, Ampon Syik Tuku Muda Bugis, yang berjaya menewaskan Belanda pada tahun 1881 dalam Perang Aceh, serta tokoh lain seperti Teku Hamid Azwar, Teku Daud Shah, dan Teku Haji Zainal Abidin Bendahara. Dan sehingga hari ini, warisnya masih dapat dijejaki. Antaranya Datuk Hajah Pocut Haslinda sebagai waris generasi ke-8 yang kini berkhidmat sebagai Ketua Yayasan Tun Sri Lanang di Aceh, Indonesia, serta pernah dikurniakan darjah Indra Mahkota Pahang pada 26 April 2012 oleh DYMM Sultan Ahmad Shah. Selain itu, Tan Sri Datuk Sri Diraja Haji Adnan bin Haji Yaakob, bekas Menteri Besar Pahang, juga merupakan waris generasi ke-13 Tun Sri Lanang.
sekaligus membuktikan bahwa legasi tokoh agung ini terus hidup merentasi zaman.